Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نولت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini dapat lagi kita meneruskan kuliah Maghrib kita secara online bagi surau An-Nur, Bandar Puteri, Kelang, Selangor, sebagai pembukaan di tahun 2021. Para penonton sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menyambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Munyatul Musalli pada halaman muka surat 10 pada baris yang ke-7 dibilangkan daripada bawah, di mana perbicaraan kita, tuan-tuan, para penonton, semoga kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbicaraan kita masih lagi pada bab ataupun pada masalah berkaitan dengan sunat-sunat hai'ah di dalam sembahyang. Yang mana kita sedia maklum, yang sudah kita ketahui bahawasanya sunat hai'ah di dalam sembahyang ini banyak, terlalu banyak. Maknanya tiap-tiap kelakuan ataupun perkara-perkara selain daripada rukun sembahyang dan juga selain daripada sunat ab'ad, maka ianya secara tidak langsung itulah yang dikatakan sunat hai'ah. Maka sunat hai'ah ini sangat-sangat banyak. Telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu, beberapa dah, banyak dah kita telah bicara berkaitan dengan sunat-sunat hai'ah di dalam sembahyang. Maka pada malam ini kita akan menyambung lagi hal berkaitan dengannya, kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, katanya, dan setengah daripada sunat-sunat hai'ah. Kerana perbicaraan kita masih lagi di dalam bab ataupun berkaitan dengan sunat hai'ah. Dan setengah daripada sunat hai'ah itu. Apa setengah daripadanya lagi? Sebahagian daripadanya lagi yang amat banyak daripada perkara-perkara sunat hai'ah. Dan sebahagian daripadanya ialah sunat mengekalkan tilik. Sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Sunat kita mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Yakni kita senantiasa tilik kepada tempat sujud. Atau mengekalkan dengan mana sentiasa. Kita kekalkan pandangan mata kita kepada tempat sujud. Yang ini kita senantiasa
memandang kepada tempat sujud. Ini ialah setengah daripada perkara-perkara sunat hai'ah. Yang banyak sunat hai'ah. Maka di antaranya, sewaktu kita sembahyang, sewaktu kita berada di dalam sembahyang, mata kita memandang kepada tempat sujud. Kita lihat kepada tempat sujud. Melainkan pada tempat-tempat yang diistisna, tempat-tempat yang dikecualikan, yang telah kita bicara hari itu, iaitulah pada kita kata illallah. Pada ketika itu kata ulama di dalam mazhab kita, sunat kita memandang kepada jari telunjuk kita, isyarat kepada kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain daripada tu, sunat untuk kita mengekalkan penglihatan kita, mata kita, kita pandang kepada tempat sujud. Tengok pada tempat sujud ketika mana kita berada di dalam sembahyang. Itu sunat. Dan mengekalkan khusyuk. Yang ini sentiasa kita khusyuk. Sentiasa kita berada di dalam khusyuk ketika mana kita sembahyang. Hadir hati kita. Itu khusyuk. Tetap hati kita. Itu sunat. Di dalam sembahyang, kita senantiasa berada di dalam khusyuk hati kita. Apa tu khusyuk? Iaitu khusyuk ni. Yang mana khusyuk ialah sunat hai'ah. Maka apakah itu khusyuk? Iaitu khusyuk ni menghadirkan hati seseorang. Khabar hati kita, hadir hati kita. Yakni bahawa kita sekarang ni berada di dalam sembahyang. Atau hadirkan hati kita. Contoh, guru kata, Muhammad ada dalam kelas, hadir, kita kata. Atau hadir di dalam kelas. Sebaliknya, Muhammad ada, hadir ke dalam kelas, hadir, tapi tidak ada di dalam kelas. Hadir sekolah, tidak ada di dalam kelas. Dia keluar daripada luar kelas. Dia pergi lain daripada kelas ponteng misalnya. Itu tidak hadir. Sekarang nak kita hadir hati kita ketika mana kita berada di dalam sembahyang. Itu dikatakan khusyuk. Jadi khusyuk ni ialah kita menghadirkan hati kita. Yani hati kita, kita hadirkan, kita khabar bahawasanya kita ingat kita sekarang berada di dalam sembahyang. Dan tetap segala anggotanya anggota seseorang. Bila kita hadir hati, makna khusyuk ialah hadir hati dan kita tetapkan segala anggota kita. Anggota kita tu tetap. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu." Yang mana Nabi SAW pada satu kali ada sahabat yang memainkan ataupun yang bermain janggut, yang mengusap janggutnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadha." Sekiranya hati itu khusyuk, maka la khasha'at jawarihu, maka ketika itu khusyuklah segala anggotanya. Tetaplah anggotanya. Maknanya tidak main-main pada tempat-tempat yang lain. Tidak menggaru-garu pada tempat-tempat yang lain. Tidak memegang pada tempat-tempat yang lain. Tidak bermain-main di dalam sembahyangnya akan anggota-anggotanya. Sekiranya ada gerakan-gerakan yang banyak di dalam sembahyang tersebut, itu menandakan hatinya tidak khusyuk. Orang yang hati khusyuk, kata Nabi SAW, sekiranya hatinya tetap khusyuk, yakni ketika mana berada dalam sembahyang, nescaya anggota-anggotanya pun tetap. Anggota-anggotanya pun akan jadi tetap. Ini makna daripada khusyuk. Jadi khusyuk ni, yang mana khusyuk ialah sunat hai'ah. Khusyuk ialah sunat hai'ah. Bukan perkara yang dikatakan dengan rukun sembahyang ialah khusyuk. Tidak. Khusyuk bukan setengah daripada perkara rukun. Khusyuk bukanlah perkara yang wajib di dalam sembahyang. Tidak. Tapi hanyalah sunat. Sunat tu pula sunat hai'ah. Perkara yang dituntut. Maka kalau kita kata khusyuk tu wajib, maka itu tidak benar. Maka bagaimana dengan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman,
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail lah, lubuk neraka Jahannam lah bagi mereka yang sembahyang. Siapa yang sembahyang yang berada di dalam wail, di dalam lubuk neraka ni? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka-mereka yang lalai daripada sembahyang. Maka lalai daripada sembahyang ini bukan bermakna mereka yang tidak khusyuk di dalam sembahyang. Bukan. Lalai daripada sembahyang ni dengan maknanya tinggal daripada sembahyang, tak sembahyang. Yang mana satu ketika sahabat Nabi SAW tanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan an salatihim sahun?" Nabi menjawab, "Humul ladzina yuakhiruna as-salah an waqtiha." Maksud an salatihim iaitulah mereka yang memperlewatkan sembahyang sehingga melepasi waktu sembahyang. Ini orang yang neraka wail. Dia sengaja memperlewatkan sembahyang sehingga melepasi waktu sembahyang tersebut. Maka ketika itu orang yang sengaja sebegitu rupa, neraka wail lah bagi orang yang sembahyang tersebut. Bukan neraka wail bagi mereka yang tidak khusyuk di dalam sembahyang, tidak. Yang mana khusyuk itu merupakan sunat sahaja di dalam sembahyang yang dikategorikan dengan sunat hai'ah. Sungguh pun begitu, ianya perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita khusyuk di dalam sembahyang. Khusyuk ni sunat. Tak, maka kita kena usahalah. Kena usaha semampu daya kita agar kita itu khusyuk di dalam sembahyang. Maka khusyuk di dalam sembahyang ini, khusyuk menghadirkan hati dan kita menetapkan anggota-anggota kita. Dan tadabbur. Ini makna daripada khusyuk. Apa tu khusyuk? Satu, menghadirkan hati. Yang kedua, tetap anggota. Dan yang ketiganya, tadabbur. Apa tadabbur? Yakni mengira-ngirakan. Yakni kita memperhatikan. Perhati kita bagi. Mengira-ngira ni perhati. Kita perhati, kita memperhatikan akan kiraah seseorang dan akan zikirnya zikir seseorang. Itu bagi tadabbur. Tadabbur maknanya kita memperhatikan. Kita menumpukan kepada bacaan-bacaan kita yang kita sedang baca ketika mana berada di dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhati bacaan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita perhati bacaan kita. Kita dengar bacaan kita. Ini setengah daripada makna khusyuk. Ataupun kalau orang yang lebih berkemampuan lagi, maknanya bacaan kita tu kita tadabbur dengan maknanya, kita faham akan maknanya. Walaupun makna tu kita faham secara mafhum sahaja, cukuplah. Lebih lagi kita faham satu-satu. Maka hal ni perlu kepada ilmu. Sungguh pun begitu kalau kita ni kerana Quran itu datang di dalam bahasa Arab, maka kita orang Melayu, susahlah ustaz kalau macam tu. Kita pun nak khusyuk juga. Baik, kita ambillah tadabbur hak paling rendah. Baca apa ni, ketika mana kita baca, kita hayati ataupun kita mendengar tiap-tiap bacaan yang kita baca tu, kita maknanya walaupun kita tidak faham, maknanya kita perhatikan kepada bacaan-bacaan tersebut paling kurangnya. Ini dikatakan dengan khusyuk. Kita perhatikan, kita menumpukan kepada bacaan-bacaan kita di dalam sembahyang daripada surah-surah pilihan dan sebagainya. Dan akan zikirnya, zikir bagi musalli tadi. Ketika mana kita duduk berzikir itulah. Dalam sembahyang, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbi firli, hingga akhir. Banyaklah zikir-zikir di dalam sembahyang tu. Kita dengar, kita tadabbur, kita baca serta kita dengar. Jangan kita lalai daripada mendengarnya. Ini setengah daripada
makna khusyuk. Itulah panggil khusyuk. Jadi sunat kita khusyuk di dalam sembahyang. Apa itu khusyuk? Menghadirkan hati, kita tahu, kita khabar bahawasanya kita berada di dalam sembahyang, anggota kita itu tetap, serta kita tadabbur akan bacaan-bacaan di dalam sembahyang dan zikir-zikir yang kita baca di dalam sembahyang. Itulah yang dikatakan dengan khusyuk. Itulah dikatakan dengan khusyuk. Dan setengahnya lagi daripada sunat-sunat hai'ah yang amat banyak tu. Dan setengah daripada sunat-sunat hai'ah yang amat banyak tu masuk kepada sembahyang. Kita masuk di dalam sembahyang itu dengan rajin, bukan dalam keadaan malah liak nak masuk dalam sembahyang, ataupun dalam keadaan mengantuk, bekok mata-mata. Itu tak sunat gitu. Kalau mengantuk sangat, katakan tidur terlebih dahulu. Naknya biar kita masuk dalam keadaan rajin. Itu sunat. Melainkan masa waktu tu nak hampir tamat ke, ya tu lain lah. Ketika itu wajib kita masuk di dalam sembahyang dalam keadaan walaupun mengantuk. Tapi kalaulah maknanya mengantuk sangat, lapar sangat, tunaikan hajat kita terlebih dahulu. Kerana sunat kita masuk tadi itu dalam keadaan rajin. Dalam keadaan rajin hati kita tadi itu untuk kita sembahyang ni. Supaya apa ni? Ini supaya khusyuk tadilah. Kalau mengantuk, lapar yang sangat-sangat umpamanya, sedangkan masa tu masih luas lagi untuk makan pun boleh, katakan ketika itu tunaikan hajat tersebut dulu supaya kita masuk dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang rajin, khusyuk. Ini sunat. Baik. Dan selesai hati, setengah daripada sunat hai'ah masuk kepada sembahyang dengan rajin. Dan selesai hati, yakni kosong hati kita ni. Kosong daripada apa? Selesai hati kita daripada apa? Daripada membimbangkan, daripada duduk bersibuk pekerjaan akan pekerjaan-pekerjaan, sama ada pekerjaan itu tu pekerjaan dunia ataupun akhirat. Nak kosong hati kita daripada duduk bersibuk-sibuk, duduk memikirkan, duduk membimbang-bimbang terhadap pekerjaan-pekerjaan sama ada dunia ataupun akhirat. Pekerjaan dunia maknanya di dalam sembahyang tu, hati kita tu duduk bersangkut dengan pekerjaan dunia. Mana umpama tadilah, duduk teringat kepada makan, duduk teringat kepada benda-benda dunia umpamanya, duit dah tak ada misalnya, musim PKP dan sebagainya. Tu. Ini dia panggil hati kita tu tidak kosong daripada dunia. Naknya hati kita biar kosong daripada dunia ataupun akhirat. Mana dalam sembahyang kita duduk teringat pada ganjaran bidadari daripada syurga, makanan-makanan yang sedap di dalam syurga. Ini pun tak mahu juga. Naknya biar hati kita itu hanya tumpu kepada pekerjaan sembahyang, hanya tumpu kepada benda-benda yang berkait dengan sembahyang. Kalau dalam bacaan sembahyang kita tu, kita tadabbur dengan bacaan-bacaannya, bukan lain daripada tu. Sama ada lain daripada itu perkara dunia ataupun perkara akhirat sekalipun. Melainkan kita tahu makna imam sedang baca ataupun kita baca ayat surah-surah pilihan umpamanya ada mengandungi ayat-ayat berkaitan dengan neraka. Itu masuk dalam kata tadabbur. Kita ingat Allah seksa neraka. Orang duk baca ayat tentang syurga, kita pun ingat kepada syurga. Itu lain. Ni duk ingat tentang bidadari, sedangkan ayat-ayat tu bukan membicarakan tentang syurga, tapi duk ingat tentang pekerjaan-pekerjaan tersebut, walaupun pekerjaan itu pekerjaan akhirat. Begitu dikatakan kita tidak khusyuk kerana kita duk membimbang-bimbangkan kepada perkara yang selain daripada kerja sembahyang, selain daripada hal-hal yang berkaitan dengan sembahyang, yang tidak bersangkut paut dengan sembahyang. Naknya sunat kita menyelesaikan hati kita daripada duduk bersibuk-sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia ataupun akhirat. Naknya kita hadir hati kita yang mana kita berada di dalam sembahyang. Baik. Demikian lagi maknanya sunat lagi.
hendaklah menghadirkan hati seseorang. Hendaklah kita menghadirkan hati kita, mengsilaukan hati kita, ingat di hati kita akan kebesaran Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Tuhan yang ia seorang itu sembah, yakni sembah akan dia. Ini sunat. Ini dalam rangka kata khusyuk tu. Nak menerangkan lagi khusyuk ni, hendaklah kita menghadirkan hati kita. Kita silau hati kita, ingat hati kita akan kebesaran Allah Ta'ala, yang mana Allah ni ialah Tuhan yang kita sembah. Sunat begitu. Sunat kita ingat dalam hati kita akan kebesaran Allah. Dan nyatakan khusyuk, yakni kita memperzahirkan khusyuk dan tawadhu', rendah diri. Kita menzahirkan hati kita itu khusyuk tetap, dan kita tawadhu', kita rendah diri bagi Allah. Bila kita zahirkan khusyuk dan tawadhu' ni, tak kalau rokok dan sujudnya sujud seseorang. Dah ketika mana kita angkat takbir, kita ingat akan kebesaran Allah. Kemudian maknanya pada ketika mana kita rokok, kita sujud, ketika itu kita zahirkan khusyuk kita, tawadhu', rendah dirinya kita ketika mana kita rokok dan juga sujud. Maknanya kita rokok itu kita memperendahkan kepala kita. Itu panggil kita menzahirkan, dan juga hati kita pun ingat kita ni ialah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana kita sujud, kita meletakkan dahi kita, muka kita yang mulia ini pada tempat yang kita jirit, tempat yang kita pijak, tempat yang mana maknanya kalau kita katakan serendah-rendah tempat, iaitu di bawah. Letakkan anggota kita yang mulia ni di bawah. Inilah tanda kita tawadhu', rendah diri, ataupun kita itu maknanya menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita rasakan dalam hati kita. Kelakuan kita, maknanya kita itu dengan kelakuan kita sujud, dengan kelakuan kita merendahkan, hati kita pun kita rendahkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada khusyuk semua ni. Ni sunat kita buat itu. Dan memenuhkan hati. Dan kita memenuhkan hati baginya. Hati siapa? Hati baginya, bagi kita lah, bagi seseorang itu. Kita memenuhkan dengan ta'zim bagi Allah Ta'ala, memenuhkan dengan kebesaran bagi Allah. Hati kita tu kita penuhkan dengan kebesaran kepada Allah. Dan menyucikan Allah. Dan kita mempenuhkan hati kita itu dengan menyucikan Allah. Jadi kita mempenuhkan hati kita dengan kebesaran kepada Allah. Kita mempenuhkan hati kita ini sewaktu kita sembahyang dengan menyucikan Allah. Bila? Ta'zim dan juga menyuci ni bila? Tak kala takbirnya dan tasbihnya. Yani tak kala takbir, kita mempenuhkan hati kita. Kita ingat di hati kita akan ta'zimnya Allah, akan kebesaran Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Atau kita ingat keagungan Allah. Yang lain tak payah fikir pada benda lain. Fikir, ingat hanya kepada Allah. Yang lain kita buang habis semua. Itu ketika mana kita takbir Allahu Akbar. Buang segala-galanya, hanya ingat kepada kebesaran Allah. Misal kita kata orang besar datang. Ada orang besar nak mari ni, raja misalnya. Raja mari, kita pun maknanya kita pun sambut dia. Kita berdiri misalnya, tak bergerak. Itu kerana apa tu? Takzimkan kebesaran seorang raja tadi. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadirkan hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah. Ketika mana kita kata Allahu Akbar. Satu. Dan kita mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, daripada segala perkara-perkara yang kecederaan, ketika mana kita tasbih di dalam sembahyang. Maknanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hati kita
hadirkan, maknanya kita mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Atau ketika mana zikir, ketika mana kita rokok dan juga sujud. Ketika itu kita hadirkan hati kita, kita memenuhkan hati kita, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala kekurangan-kekurangan. Itu sunat. Dan menjauhkan berfikir. Ini semua nak hurai kata khusyuk tu lah. Dan hendaklah menjauhkan. Hendaklah kita menjauhkan. Demikian lagi, hendaklah kita menjauhkan berfikir akan yang lain. Kita fikir, jauhkan kita berfikir ni daripada akan yang lain. Silap. Dan demikian lagi, masuk dalam kata maknanya nak hurai khusyuk tu. Sunat kita menjauhkan berfikir. Jangan kita fikir pada apa? Akan yang lain daripada yang ada ia seorang, padanya. Apa maksud? Hendaklah kita menjauhkan berfikir akan yang lain. Akan yang lain daripada yang ni kena kepada sembahyang. Hendaklah kita menjauhkan fikir daripada yang lain daripada sembahyang, atau yang lain daripada rukun, yang ada ia seorang padanya pada sembahyang atau padanya pada rukun. Maknanya ketika mana kita sembahyang, jauhkan. Ketika mana kita berada dalam sembahyang, Allahu Akbar, jauhkan daripada fikir, yakni jangan kita fikir pada benda-benda yang lain daripada sembahyang. Itu maksud. Kalau kata rukun, nak khusus lagi, jangan kita fikir daripada perkara yang lain selain daripada apa hak rukun sedang kita lakukan. Kalaulah sekarang kita sedang rukunnya Fatihah, baca Fatihah. Biar hati kita tu hanya duk fikir, duk tadabbur pada bacaan Fatihah kita. Jangan kita duk fikir pada hak lagi akan datang, kita nak rokok. Jangan kita fikir pada hak akan datang, kita nak tidak. Jangan. Kelakuan kita sembahyang yang ada padanya seorang tu pada tempat itulah kita duk fikirnya. Hak lain daripada tu, jauhkan daripada berfikir. Itu maksud. Kalau kita sekarang berada dalam rokok, hal keadaan kita rokok tu lah kita duk fikir tentang tu. Daripada zikirnya begitu. Jangan kita duk fikir nanti kita nak sujud, nak baca apa misalnya. Tak. Mana tempat kita duduk, situlah tempat yang kita maknanya tadabbur, kita duk perhati kelakuan kita dan juga bacaan-bacaan kita, zikir-zikir kita. Itu menjauhkan berfikir daripada yang lain, daripada yang ada ia padanya. Daripada apa itu? Bayan pada kata berfikir akan yang lain. Apa tu? Jauhkan daripada berfikir akan yang lain tu. Daripada memikirkan dunia, ada fikir pada perkara dunia, jangan. Dan akan keinginan seorang, dan akan keinginan, hanya tu mudah-mudahan tidak ada kita bulatkan kat situ. Dan akan keinginan hawa nafsu seorang. Jangan kita fikir akan yang lain daripada tu. Jangan fikir daripada yang lain, daripada hal sembahyang. Apa dia? Daripada fikir dunia, daripada duk fikir akan keinginan hawa nafsu, nak makan jap lagi petang ni, nak makan di mana, nak makan menu apa, kalau puasa pula jap lagi nak pergi beli apa, nak berbuka puasa dengan menu apa hari ni berapa hari bulan. Tu jangan duk fikir benda-benda tu. Duk fikirnya akan hal-hal yang kita berada di dalam sembahyang. Tu orang panggil sunat kita begitu ketika mana kita sembahyang. Dan berkhabar-khabar hati. Dan berkhabar-khabar hati, yakni dan demikian lagi sunat kita menjauhkan berfikir. Sunat kita menjauhkan berfikir. Silap. Dan sunat kita menjauhkan dan berkhabar-khabar hati. Dan sunat kita menjauhkan daripada berkhabar-khabar hati. Gitu. Ni. Dan berkhabar-khabar hati, yakni dan sunat kita menjauhkan daripada berkhabar-khabar hati. Yang ini berkhabar-khabar hati maknanya kita duduk bercakap di hati kita. Duduk bercakap di hati kita. Misal orang tu kalaulah dia tu penceramah. Jadi
Oh, nanti malam akan dijemput berceramah di sekian masjid, katakan. Jadi ketika mana dia sembahyang tu, akibat daripada obsesnya dia ataupun dia duk teringat nanti dia nak ceramah, jadi dalam sembahyang dia tu hati dia duk berkhabar-khabar, duk bercakap. Sekejap lagi aku nak bercakap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam, duk main dalam hati dia. Duk susung ayat-ayat yang akan dia bicara pada petang nanti ataupun pada kuliah maghrib malam nanti. Itu dia panggil berkhabar-khabar hati. Jadi kita tak, maknanya dalam sembahyang kita jangan jauhkan hati kita tu daripada berkhabar-khabar. Ada bercakap, nak tak mahu. Naknya hanya kita fikir kepada pekerjaan sembahyang sahaja. Itu maksud dia. Jadi kena menjauh, kita sunat menjauhkan daripada fikir dunia, fikir kepada keinginan nafsu dalam sembahyang, dan juga menjauhkan daripada duk berkhabar-khabar hati ketika mana kita duk sembahyang. Naknya biar kita hanya fikir kepada keadaan sembahyang ataupun duk tumpu kepada hal ehwal kelakuan kita di dalam sembahyang daripada tadaburnya dan sebagainya. Gitu. Tetapi bahkan adalah cita seseorang itu, adalah kemahuan seorang itu di dalam sembahyang seorang, ini tidak ada. Tetapi adalah, mudah-mudahan tidak ada. Kita lingkung kat situ, jangan kita pangkah kitab. Kita lingkung kitab kita ni. Bahkan adalah kemahuan, naknya adalah kemahuan hati kita di dalam sembahyang ketika mana kita sembahyang tu. Macam mana hak naknya? Disimpankan. Yani adalah citanya seseorang dalam sembahyang tu disimpankan. Hak naknya begini, adalah disimpankan, ditentukan, yakni akan kemahuan hati kita ketika mana kita sembahyang tu, kita simpankan, kita tentukan atas mendirikan hak sembahyang dan menunaikan dia kan sembahyang. Anaknya biar hati kita ketika mana kita sembahyang, kita tentukan, kita ingat hanya kepada hak-hak sembahyang dan kewajipan hak kita nak tunaikan di dalam sembahyang. Jangan fikir kepada benda yang lain. Hanya kita tumpu kepada hak sembahyang dan juga kita nak tunaikan sembahyang tersebut. Kata begitu tu seperti barang yang disuruh oleh Allah, iaitulah kita menyempurnakan segala syarat-syarat dan juga rukun-rukun sembahyang. Jadi dalam sembahyang kita, jangan kita fikir lain daripada tu. Duk fikir dunia, duk fikir tentang keinginan hawa nafsu, ataupun dalam sembahyang hati kita duduk berkhabar-khabar, duduk bercakap bersendirian, duduk susun ayat-ayat bagaimana nak bercakap nanti kalau orang tu nak berjumpa dengan bakal mertua dia, hati dia duduk berdebar, macam mana aku nak bercakap nanti, misalnya duduk susun ayat-ayat. Tu tak mahu. Naknya kemahuan hati kita ketika mana kita sembahyang, kita tentukan atas hak ketika mana kita duduk sembahyang itulah. Atas hak kita menunaikan sembahyang sebagaimana hak Allah Ta'ala perintah, iaitulah menyempurnakan syarat-syarat dan juga rukun-rukun sembahyang. Jadi kerana apa tu? Kerana apakah kita ketika mana kita sembahyang, kita kena tentukan, maknanya hanya ingat kepada perkara-perkara yang kita nak tunaikan sembahyang tu. Kita kena ingat kepada hal-hal ehwal sembahyang tu saja, jangan kita fikir pada benda yang lain. Kerana bahawasanya sembahyang itu, yakni kerana bahawasanya pahala sembahyang itu, balasan sembahyang itu yang dikerjakan oleh seseorang itu, serta tambatan hati seseorang, yakni pahala sembahyang itu bersangkut dengan ikatan hati seseorang. Maknanya pahala sembahyang ni hanya bergantung ia kepada ingatan hadir hati kita sewaktu kita sembahyang. Kalaulah hati kita khusyuk 1/6, maka pahala dapat 1/6 lah. Kalaulah kita khusyuk, hati kita ingat pada sembahyang, kita tadabbur dan sebagainya, kata-kata khusyuk tu lah, 1/7, maka dapat pahala 1/7 lah. Mengikut kadar khusyuk kita. Itulah pahala sembahyang kita. Habis itu. Ini maknanya kita kena cuba
sedaya upaya kita, ataupun kita bersungguh-sungguh, bermujahadah, ataupun kita berusaha untuk kita mencapai kemaksimumkan khusyuk kita ke dalam sembahyang kita. Biar kita dapat banyak khusyuk dalam sembahyang kita. Kerana apa? Kerana pahala sembahyang itu bergantung kepada sebanyak mana khusyuknya kita di dalam sembahyang. Sungguh pun begitu, khusyuk itu hanyalah sunat kerana kita manusia tidak mampu sepenuhnya untuk kita khusyuk. Melainkan mereka-mereka yang berada dalam karuniaan ataupun kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, hendaklah kita berusaha di dalam sembahyang kita sedaya mungkin kita supaya kita mendapat khusyuk di dalam sembahyang. Itulah yang kita bicara pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.